mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil, ilmu tafsir, memahami Al-Quran dengan cara yang sebenarnya. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran sekalian, tuan-tuan, perempuan, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan perebutan harta pusaka. Bila kita sebut tentang perebutan harta pusaka ini, kita sedia maklumlah bahawa perkara macam ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kita tak boleh untuk mentertawakan orang yang mengalami keadaan-keadaan seperti ini, sebab apa yang berlaku ini, na'udzubillah, mungkin juga berlaku kepada kita. Jadi pada pagi ini kita akan berusaha untuk mempelajari tentang topik ini supaya jikalau ianya belum berlaku kepada kita, kita dapat mengambil langkah-langkah sewajarnya sebagaimana yang disyorkan oleh para sarjana Islam, para ulama, berkenaan dengan langkah-langkah untuk menghalang daripada insiden ini berlaku kepada keluarga kita. Jikalau ianya sedang berlaku, kita sedang mengalami masalah ini dalam kalangan kaum kerabat kita, maka sekurang-kurangnya pada pagi ini kita dapat mempelajari apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil, yang boleh kita lakukan untuk kita menyelesaikan masalah ini, ataupun sekurang-kurangnya kita dapat meminimalkan kesan daripada perbalahan atau pergeseran di kalangan adik-beradik ataupun kaum keluarga kita. Baik, sidang hadirin mukminin, apabila kita bercakap tentang perebutan harta pusaka ini, sudah tentulah perbalahan itu berlaku di kalangan adik-beradik ataupun berlaku di kalangan ahli waris. Sebab harta pusaka ini adalah suatu isu yang berlaku di kalangan para waris, kan, di kalangan ayah, ibu, anak-anak, di kalangan bapa saudara, anak saudara dan sebagainya, datuk, nenek dan lain-lain. Jadi ini antara perkara yang kita akan pelajari pada pagi ini. Baik, kita mulakan dengan satu berita yang dilaporkan dalam media, yang mana para pemberita telah menemu ramah seorang mangsa simbahan asid yang berlaku pada tahun 2009. Dah lama dah, lebih 10 tahun, lebih kurang dalam 12-13 tahun yang lalu. Tetapi pemberita menemu ramah mangsa ini kerana ianya telah berlalu dalam tempoh yang begitu lama, melebihi 10 tahun, tetapi ada luahan perasaan oleh mangsa berkenaan. Jadi apa ceritanya? Cerita ini berlaku di Pulau Pinang, lebih khususnya dalam kawasan Tasik Gelugur, yang mana seorang lelaki ini telah disimbah asid ataupun kita panggil sebagai asid hidroklorik cair yang disimbah ke wajahnya. Apa yang berlaku? Sebenarnya lelaki ini, ayahnya meninggal dunia dan telah meninggalkan beberapa harta pusaka, dan isu yang menjadi perbalahan ataupun perebutan di kalangan keluarga ini ialah sebuah motosikal. Jadi ini antara perkara yang saya rasa sangat sedih sebenarnya, sebab yang menjadi rebutan ini bukannya sebidang tanah yang harga yang mahal di ibu kota, di Pulau Pinang, di Johor Bahru, yang mempunyai nilai jutaan ringgit.
tetapi hanya sebuah motosikal yang mungkin hanya berharga dalam 1,000, 2,000 sahaja. Itu satu motosikal yang telah pun digunakan oleh arwah ayahnya beberapa lama. Dan bukannya banglo, villa ataupun harta-harta lain, aset lain yang berharga jutaan ringgit. Jadi ini antara perkara yang sangat menyedihkan jikalau tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada temu ramah berkenaan. Jadi apa yang berlaku, dia telah meluahkan perasaannya kepada pemberita yang menemu ramah beliau pada hari itu, kerana kejadian ini telah berlaku lebih daripada 10 tahun dan dia telah mengalami kecacatan kekal. Wajahnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa-siapa yang pandai Google tu boleh Google nama Azri Muhammad. Kan, Azri Muhammad, mangsa simbahan asid, nanti akan keluarlah gambarnya, boleh lihat bagaimana tahap kecederaan yang berlaku kepada beliau. Kan, matanya buta, kan, kedua-dua matanya buta. Kalau kita yang normal ni, kita pejam mata, kita akan nampak benjolan bola mata kita, kan, sebab kita ada 2 biji mata. Jadi apa yang berlaku kepada beliau ialah dengan sebab serangan asid itu yang disimbah oleh salah seorang daripada adik-beradiknya, menyebabkan tidak ada bonjolan, bola mata, bentuk bola mata itu tidak ada. Itu adalah kesan daripada simbahan asid itu, menyebabkan dia buta secara kekal buat selama-lamanya lah, kedua-dua biji matanya. Jadi dia tidak dapat melihat. Selain daripada itu, tahap kecederaan pada wajahnya sangat teruk. Sebahagian wajahnya memang boleh nampaklah bagaimana bentuk kulit wajahnya itu kesan melecur yang sangat teruk. Rambutnya, bibirnya dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku ialah kerana arwah ayahnya telah meninggalkan harta pusaka dan yang menjadi rebutan ini ialah sebuah motosikal. Jadi pada tahun 2009, pada waktu itu apabila kita nak memperbaharui cukai jalan, kita perlu membawa geran, kan, geran motosikal itu ke JPJ ataupun ke pejabat pos waktu itu. Pada sekarang ini kita tak perlu dah kepada geran. Jadi pada tahun 2009 masih perlu kita membawa geran ke JPJ ataupun pejabat pos. Jadi pada hari kejadian, motosikal yang dia gunakan itu adalah motosikal milik arwah ayahnya. Jadi dia nak memperbaharui cukai jalan, dia perlukan kepada geran itu, maka dia pergi ke rumah ibu dia dan adik-beradik dia pun berada di situ untuk meminta geran tersebut. Tapi oleh kerana berlaku perselisihan faham, ada isu antara mereka sekeluarga ini, maka ibunya dan adik-beradiknya tidak keluar dari rumah dan tidak layanlah kalau istilah kita. Jadi dia panggil ibunya tak keluar, dia panggil adik-beradiknya tak keluar, maka dia mengintai daripada tingkap rumah berkenaan. Dan dia tahu bahawa ibunya ada dalam rumah dan adik-beradiknya ada dalam rumah. Jadi sewaktu dia mengintai melihat siapa yang ada di dalam itu, salah seorang di kalangan adik-beradiknya telah membawa satu bekas kecil dan simbah, kan, ke wajahnya. Jadi apabila simbahan itu terkena kepada wajahnya, dia mengatakan bahawa dia dapat merasai bagaimana panasnya cecair yang mengenai wajahnya itu. Jadi apa yang berlaku, dia telah mengalami melecur yang teruk, tahap kecederaan yang sangat teruk, dan dia dikejarkan ke hospital. Dan mengikut temu ramah itu, beliau mengatakan bahawa dia telah koma beberapa hari lamanya dengan sebab tahap kecederaan yang teruk itu. Jadi apa yang dia luahkannya ialah kerana sejak daripada peristiwa dia diserang dengan asid itu pada tahun 2009 hingga sekarang, ibunya tidak menziarahinya, adik-beradiknya tidak menziarahinya, tidak ada sesiapa pun khususnya yang melakukan serangan simbahan asid itu tidak pernah datang menemuinya, meminta maaf kepadanya. Itu tahap
bagaimana perbalahan yang tidak dapat dirungkai yang berlaku di kalangan adik-beradik berpunca daripada persisihan faham dan juga perbalahan mengenai harta pusaka. Jadi cuba kita bayangkan bagaimana dahsyatnya perbalahan di kalangan ahli keluarga kerana berebut harta pusaka dalam keadaan kita tidak mengikuti ajaran agama. Kan, bagaimana suatu harta pusaka yang bukan sahaja berniat untuk menghina sesiapa, tetapi harta pusaka yang bukan mahal pun. Kan, satu motosikal yang telah lama digunakan oleh almarhum ayah mereka dan sudah tentulah harganya tidak mahal pun, takkan sampai 10,000, mungkin hanya 1,000, 2,000 ringgit begitu sahaja. Tetapi dengan sebab perbalahan di kalangan adik-beradik itulah yang menyebabkan berlakunya perbalahan yang sangat dahsyat di kalangan adik-beradik dan tidak ada seorang pun yang datang meminta maaf ataupun mengambil peluang ini untuk compensate kesilapan-kesilapan yang telah mereka lakukan kepada abang mereka, kan, berkhidmat dan mendapatkan rawatan, memimpin abangnya pergi ke tempat dia, ke mana dia hendak pergi dan sebagainya. Jadi ini contoh yang berlaku di kalangan kita akibat daripada perbalahan seperti ini dan kita tahu bahawa serangan asid ni sangat berbahaya. Contohnya cuka getah ataupun asid hidroklorik cair yang digunakan oleh pekebun, oleh penoreh getah dan sebagainya. Yang mana sukar untuk dibezakan antara asid dengan air biasa. Ada penoreh getah yang tersilap menggunakan asid hidroklorik cair ini yang disangkanya air biasa. Dia buang air kecil, kemudian dia tersilap, dia membasuh alat sulitnya itu dengan menggunakan asid tersebut sehingga menyebabkan berlaku kecederaan parah kepada kemaluan dia. Jadi ini contoh perkara yang kadang-kadang kerana kita tidak mematuhi SOP dan sebagainya, kita tidak menanda cecair yang berbahaya ini ataupun kita tidak letakkan amaran dan sebagainya, letak dalam bekas makanan, bekas minuman, menyebabkan berlaku kesilapan-kesilapan. Ada seorang pelajar Fakulti Perubatan UKM yang balik ke rumahnya, kemudian ibunya telah tersilap dengan tidak sengaja meletakkan asid itu di atas meja makan. Si anak ini sudah berada di tahun akhir Fakulti Perubatan UKM. Ini cerita yang sudah lama. Dia balik bercuti ke rumahnya. Pada waktu itu UKM Fakulti Perubatan selama 6 tahun. Jadi dia di tahun yang ke-6 pada waktu itu. Dia balik ke rumah dia bangun tengah malam nak buang air kecil, kemudian dia lihat ada bekas atas meja makan dan dia minum, dan dia tak sangka pun itu adalah cuka getah, kan. Jadi itu perkara yang sangat bahaya sebenarnya. Jadi berbalik kepada cerita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara seperti inilah yang kita tidak mahu berlaku dalam keluarga kita. Hanya kerana harta pusaka, akhirnya kita adik-beradik kita bergaduh, kan. Kita dengan ibu kita, dengan ayah kita, dengan anak kita, kita bergaduh. Dan perkara ini sangat biasa sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita. Hanya semata-mata kerana harta pusaka, perasaan kasih dan sayang sesama adik-beradik diketepikan. Sedangkan kita datang dari benih yang sama, datang daripada ayah kita, ayah yang sama. Kita datang daripada ibu sama, rahim yang sama, perut yang sama, ibu yang sama. Kita menyusu dengan ibu yang sama. Tetapi kasih sayang sesama kita di kalangan adik-beradik itu tidak dapat mengatasi kebencian akibat daripada perebutan harta yang begitu sedikit sebenarnya. Tidak berbaloi, kalau sebahagian daripada kita mengatakan tidak berbaloi untuk kita mengorbankan hubungan kekeluargaan hanya semata-mata kerana perebutan harta pusaka ini. Dan inilah amaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kita semua sebagai hamba-Nya dalam surah Muhammad ayat 22 hingga ayat 23, yang mana Allah Taala berkata, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi
wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jikalau kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Cuba kita tengok. Allah Ta'ala dah bagi amaran. Apakah jikalau kamu berkuasa? Cuba kita bayangkan, kita tak ada kuasa macam Firaun pun yang mengepalai satu kerajaan yang tamadunnya begitu hebat. Sehingga ke hari ini, manusia zaman moden masih boleh menyaksikan antara kesan-kesan tamadun Mesir purba yang dikepalai oleh Firaun. Kita tidak ada kuasa yang hebat seperti Namrud. Kita tidak memerintah sebuah kerajaan yang besar sebagaimana kerajaan-kerajaan dahulu kala. Kita hanya pandai menggunakan aset sahaja. Kita hanya ada sedikit tenaga sahaja. Itu pun kita telah menyalahgunakannya dan menyebabkan kecederaan kepada abang kita sendiri hanya semata-mata kerana berebut harta pusaka. Cuba bayangkan bagi seseorang yang mempunyai kuasa yang lebih daripada itu. Dan kita tahu pengalaman saya sebagai lawyer, kita pergi ke mahkamah, kita tahu kan bagaimana ada orang yang menjadi trustee, yang menjadi pemegang amanah kepada yayasan dan sebagainya, wakaf dan lain-lain, sekolah yang diwakafkan, tanah yang diwakafkan oleh sebahagian individu, tetapi kerana kita telah pun lupa bahawa itu adalah amanah yang diberikan oleh pihak yang mewakafkan tanah tersebut ataupun bangunan sekolah itu, dan juga tabung yang diberikan kepada kita untuk kita menjaganya, maka ada di kalangan kita yang telah menyalahgunakannya dan telah mewariskan kepada anak dan sebagainya untuk mewarisi kekayaan yang bukan kekayaan kita, tetapi kekayaan pihak yang memberi wakaf dan menjadikan kita sebagai pihak pemegang amanah ataupun trustee. Jadi ini contoh bagaimana manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dalam surah Muhammad ayat 22 hingga 23 ini, bahawa manusia ni kalau diberi kuasa, kan, tiba-tiba mereka melakukan kerosakan atas muka bumi. Dalam kes ni, kerosakannya apa? Iaitu mencederakan abang sendiri. Dan kecederaan itu menyebabkan abangnya buta, kan, tidak nampak. Menyebabkan abangnya mengalami kecacatan kekal pada wajah, daripada wajah yang elok dipandang tiba-tiba menjadi wajah yang buruk dengan sebab kebencian kita kepada adik-beradik kita sendiri. Dan yang keduanya yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila kita ada kuasa, kita memutuskan tali silaturrahim. Kan, kita ada sedikit kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak peduli dah adik-beradik kita semata-mata kerana perebutan harta pusaka. Jadi ini contoh amaran daripada Allah. Maka apakah bentuk amaran Allah Ta'ala itu dalam surah Muhammad ayat 22 hingga 23 ini? Allah Ta'ala mengatakan bahawa mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Orang yang dilaknat oleh Allah. Ini bukan istilah yang kita boleh memandang ringan kepadanya. Ini satu istilah yang sangat serius. Istilah yang sangat mengerikan. Kerana Allah Ta'ala menggunakan istilah mereka mendapat laknat daripada Allah. Apa maksud mendapat laknat daripada Allah? Iaitu mereka ini apabila mendapat laknat daripada Allah, maksudnya apa? Maksudnya mereka tidak akan mendapat belas kasihan daripada Allah. Mereka akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka akan dikenakan azab, kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita bayangkan, kita sebagai hamba tiba-tiba tidak mendapat kasihan belas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, our creator, kan, pencipta kita. Cuba kita flashback, kan, cuba kita imbas semula zaman kita kecil dulu, sewaktu kita masih kanak-kanak. Saya percaya ramai di kalangan kita yang sewaktu kecil kita nakal, kan, kita banyak menimbulkan masalah kepada ayah dan ibu kita. Dan saya sendiri pun salah seorang kanak-kanak yang nakal. Kita buat perkara yang
menimbulkan kemarahan ayah kita. Ayah saya kejar saya, dia nak rotan, dia nak pukul, dia nak cubit saya. Apa yang saya lakukan, saya sebagaimana kanak-kanak yang lain, juga sebagaimana tuan-tuan dan perempuan, kita lari mencari ibu kita. Kan? Kita lari mencari ibu kita dan kita bersembunyi di sebalik kain batik ibu kita. Kita pegang kain batik ibu kita, kita minta tolong dengan ibu kita. Kita minta belas kasihan daripada ibu kita untuk protect kita, untuk melindungi kita daripada dipukul oleh ayah kita. Sedangkan kesilapan tu kesilapan kita sendiri, kita yang nakal, kita yang menimbulkan masalah. Dan ibu kita kemudiannya kata kepada ayah kita, cukuplah bang, cukuplah ayah kan, cukuplah daddy kan, tak payahlah pukul anak ni apa semua kan, kesian ni dekat dia. Jadi kita berusaha meminta kepada ibu kita untuk belas kasihan kepada kita. Itu zaman kita kanak-kanak. Kan zaman kita kecil yang mana kita sangat mengharapkan belas kasihan, sama ada daripada ibu kita ataupun daripada ayah kita. Cuba kita ingat balik, sewaktu ibu kita, dia tidak ada kasihan kepada kita. Kita meminta tolong ibu, tiba-tiba ibu kita cakap kepada ayah kita, pukul, nakal sangat, nakal sangat. Ibu kita tak ada kasihan pun kepada kita. Cuba kita ingat balik keadaan kita pada waktu itu. Itu dalam keadaan kita kanak-kanak, dalam keadaan kita yang masih kecil. Dalam keadaan ibu dan ayah kita bukan pukul teruk-teruk pun, kan, bukannya azab, siksaan daripada Allah. Itu hanyalah pukulan untuk memberi pengajaran kepada kita. Itu pun cukup untuk menakutkan kita. Cuba kita bayangkan kemurkaan Allah, tidak ada belas kasihan daripada Allah, tidak ada rahmat daripada Allah. Kenapa? Iaitu kerana manusia ini memutuskan hubungan kekeluargaan. Kerana manusia ini melakukan kerosakan atas muka bumi. Kerana hanya ada sedikit sahaja kuasa yang diberikan kepadanya, maka dia telah mencederakan abangnya sendiri. Dia mencederakan hati dan perasaan adik-beradiknya. Semata-mata kerana berebut harta pusaka. Dan sanggup tidak peduli kepada apa yang berlaku kepada kaum kerabat sendiri. Jadi ini yang mendapat amaran daripada Allah Ta'ala, iaitu mereka adalah golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala menjadikan telinga mereka pekak dan tuli, tidak lagi dapat mendengar kebenaran. Allah Ta'ala butakan penglihatan mereka, tidak lagi dapat melihat kebenaran. Jadi ini antara perkara yang sangat bahaya sebenarnya bagi orang yang menyalahgunakan kedudukannya, menyalahgunakan kebolehan yang dia ada, kuasa yang dia ada, sehingga menyebabkan dia melakukan kerosakan atas muka bumi, termasuk mencederakan adik-beradik sendiri, ataupun melukakan hati dan perasaan kaum keluarga kita, sehinggalah kita sanggup memutuskan hubungan silaturrahim. Dan sedangkan Nabi SAW telah memberi amaran sebagaimana yang pernah saya sentuh sebelum ini, iaitu la yadkhulul jannah qati', tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Jadi kalau tidak masuk syurga, maksudnya apa? Maksudnya ialah masuk api neraka Allah. Na'udzubillah. Maka dengan sebab itu kita kena berhati-hati apabila kita mengalami keadaan seperti ini. Maka apakah bentuk-bentuk ataupun contoh yang diberikan oleh para ulama yang sering kali berlaku dalam masyarakat kita sehingga menyebabkan berlaku perbalahan adik-beradik, sehingga berlakunya sanggup adik-beradik ini berebut harta pusaka, tidak pedulikan perasaan antara satu sama lain. Jadi ini antara perkara yang cuba kita pelajari pada pagi ini supaya ianya tidak berlaku kepada kita kalau belum berlaku lagi, dan kalau sedang berlaku sekarang ini kepada kaum keluarga kita, kita cuba aplikasikan, kita cuba amalkan perkara ini supaya kita dapat meredakan keadaan, supaya kita dapat mencari perdamaian dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kalangan adik-beradik ataupun kaum keluarga kita. Baik, apa yang disenaraikan oleh para ulama, kenapa perkara seperti ini boleh berlaku?
apa isunya sehingga menyebabkan seorang abang, seorang kakak, seorang adik tidak ada hati dan perasaan sehingga sanggup melakukan serangan, mencederakan, sehingga sanggup mengeluarkan kata-kata maki hamun dan sebagainya. Tidak ada kasih sayang di kalangan adik-beradik, sanggup berebut harta pusaka, tidak peduli hati dan perasaan ahli keluarga yang lain. Jadi ini yang kita akan lihat. Yang pertamanya kita cuba cek diri kita masing-masing, kan, sama ada tanda-tanda ini berlaku dalam kaum keluarga kita, di kalangan kita adik-beradik dan seumpamanya. Yang pertamanya ialah apabila sudah tidak ada ziarah menziarahi di kalangan ahli keluarga pada waktu yang lama. Ini yang pertama yang diletakkan oleh para ulama. Yang pertamanya ialah apabila sudah tidak ada ziarah menziarahi di antara satu sama lain pada tempoh yang lama. Jadi jikalau kita ada let's say 4 atau 5 orang adik-beradik, cuba kita ingat semula, sudah berapa lama kita tidak berkunjung, kita tidak menziarahi kediaman adik-beradik kita yang lain. Katalah kita berada di Lembah Kelang sebagai contoh, kan, kita ada waktunya kita ke Johor, ada waktunya kita ke utara Semenanjung, ada waktunya kita ke pantai timur. Apabila kita sampai di tempat-tempat seperti ini, mungkin rumah kediaman adik-beradik kita hanya dalam 30 minit ataupun 1 jam daripada tempat hotel kita berada dan ataupun di tempat kita berprogram, kita bermesyuarat dan sebagainya. Apakah kita mengambil peluang untuk menziarahi kaum keluarga kita, adik-beradik kita ataupun para waris yang ada ini? Apakah kita mengambil peluang untuk membawa anak-anak kita berjumpa dengan sepupu mereka? Adik kita, anak kepada adik kita adalah sepupu kepada anak-anak kita. Malang sebenarnya sebab ramai di kalangan kita sampai tahap sepupu dengan sepupu pun sudah tidak kenal antara satu sama lain kerana antara adik-beradik ini sudah lama tidak berkunjung. Jadi ini antara perkara yang berlaku dalam masyarakat sehingga kita tidak ada lagi kasih sayang. Malah kita sesama kita sekali pun kita tidak mengambil peluang untuk berkunjung, untuk ziarah menziarahi di antara satu sama lain. Sehingga kan perasaan kasih sayang itu semakin menipis. Jadi ini antara perkara yang di-highlightkan oleh para ulama. Kenapa perbalahan ini boleh berlaku? Kenapa terputusnya silaturahim? Kenapa hubungan darah tadi tidak mampu untuk menenangkan keadaan? Baik, itu yang pertama. Yang keduanya ialah apakah kita sudah lama tidak memberi hadiah di antara satu sama lain? Kita sebagai abang, ada tak kita bawa souvenir, kita bawa buah tangan kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada abang kita? Jikalau kita sudah lama kan tidak mengirim hadiah, kita tidak membawa souvenir, buah tangan, maka itu menunjukkan bahawa kasih sayang itu sudah tidak ada dalam diri kita. Kan, tanda kita mempunyai kasih sayang yang tebal dalam diri kita kepada kaum keluarga kita, para waris yang ada ini, ialah apabila kita saling memberi hadiah di antara satu sama lain. Contohnya, kita orang dari Terengganu sebagai contoh, kan, kita tinggal di Lembah Kelang. So bila kita balik ke Terengganu, kita beli keropok leko dan kita balik ke Lembah Kelang, kita ada adik, kita ada abang dan sebagainya, ada tak kita bahagi-bahagikan keropok keping, keropok leko kepada mereka? Kita berkunjung ke Penang, kan, ke utara Semenanjung, apa dia buah tangan dari sana, kita beli, kita bagi hadiah kepada mereka. Jadi kalau amalan ini sudah lama kita tinggalkan, tidak ada lagi memberi hadiah, maka itu menunjukkan bahawa kasih sayang dalam diri kita sudah pun menipis. Kita dengan ibu kita sebagai contoh, sudah berapa lama kita tidak memberi wang kepada ibu ataupun ayah kita? Sudah berapa lama kita tidak memberi hadiah kepada ibu ataupun ayah kita? Dan yang bagusnya sekarang ini ialah
birthday kita sendiri kan. Birthday kita sendiri saya lihat ada di kalangan anak-anak pada hari ini, birthday mereka tapi yang mendapat hadiahnya adalah ibu mereka. Ini satu perkembangan yang bagus, yang patut kita suburkan. Biasanya kita bagi hadiah sewaktu birthday ibu kita. Yang tu baguslah. Tapi birthday kita pun kita bagi hadiah kepada ibu kita. Kita call, kita telefon ibu kita, dan ibu kita kata, ni hadiah apa? Kita pun kata, ini hadiah sempena birthday saya. Jadi ibu pun tanya, kenapa birthday engkau bagi hadiah kepada mak, kan, kepada ibu. Kita pun jawab, kerana ibulah yang melahirkan saya ke dunia. Saya celebrate, saya sambut birthday hari ini kerana ibulah yang melahirkan saya. Ibu telah menderita kan selama 9 bulan pregnant, hamil, mengandungkan saya dengan segala susah payah. Itu cerita 9 bulan sewaktu mengandung, sewaktu proses kelahiran, dengan bersabung nyawa. Malah kita tahu ada yang meninggal dunia kerana pendarahan, kerana komplikasi sewaktu proses kelahiran di dalam labor room dan sebagainya. Malah ada di kalangan ahli keluarga saya, kaum keluarga, kenalan, yang perempuan ni bagi tahu, dia kata, Ustaz, dia kata kalau bersalin ni, kalau kita masih sedar apa yang berlaku di sekeliling tu, itu belum betul-betul sakit lagi. Sakit bersalin ni sampai tahap ada ketikanya kita dah tak sedar dah apa yang berlaku di sekeliling. Itu terdahsyatnya kan kesakitan yang berlaku kepada kaum ibu sewaktu melahirkan anaknya. Jadi si anak ni call beritahu kepada ibu, kerana saya lahir atas dunia inilah ibu bersabung nyawa. Ibu merasai pelbagai kesakitan yang sangat dahsyat, yang bersangatan kesakitan itu. Selepas saya dilahirkan, ibu pula mengalami pelbagai kesusahan kerana terpaksa menjaga saya kan. Anak-anak sewaktu kecil dengan kuningnya, dengan pelbagai masalah demam, dengan muntah, dengan kencing atas tilam dan sebagainya, sehingga menyebabkan ibu pergi bekerja, berjalan macam zombie kerana tak cukup tidur dan sebagainya. Maka apabila kita mengirim hadiah, kita mengenang segala penderitaan, susah payah ibu ini, maka itu mengeratkan hubungan kasih sayang antara kita sebagai anak dengan ibu kita. Kasih sayang ni kita tak boleh mengharapkan dia berlaku secara semula jadi. Kita kena suburkan kasih sayang itu dengan cara menunjukkan bahawa kita mengingati ibu kita, kita mengingati ayah kita. Kita kena telefon, kena berbual dengan mereka, menziarahi mereka, memberi hadiah kepada mereka. Apa yang mereka suka, maka itulah yang kita hadiahkan kepada mereka. Jadi dengan kasih sayang yang bertaut inilah yang boleh mengurangkan atau boleh menghalang daripada berlaku perbalahan di kalangan kaum keluarga, terutamanya apabila timbul isu-isu seperti harta pusaka. Saya sebagai contoh, kalau ibu saya dari Kelantan datang ke Penang, saya tahu bahawa ibu saya sangat suka makan mi udang, kan, mi udang Penang. Saya suka, ibu saya suka. Jadi saya akan call adik saya yang memandu kenderaan itu, tanya dia dah sampai di mana kan. Kalau dah sampai di Greek, mana saya tahu dalam sejam setengah akan sampai ke rumah saya. Jadi lebih kurang sejam sebelum ibu saya sampai ke rumah, saya akan pergi ke kedai tempat favorite yang ibu saya suka makan, beli mi udang untuk make sure bila ibu saya sampai di rumah, mi udang pun sampai dalam keadaan fresh, masih lagi panas kan, baru saja dimasak. Jadi ini contoh bagaimana kita memberikan sesuatu yang menggembirakan ibu kita, apa yang dia sukai. Jadi ini akan mempertautkan dengan lebih kemas, dengan lebih baik hubungan kita sebagai anak dengan ibu kita. Maka ini boleh mengurangkan atau menghalang daripada berlaku pergeseran-pergeseran sebagaimana yang berlaku kepada mangsa tadi yang kita ceritakan. Jadi ini antara perkara yang di-highlightkan oleh para ulama kepada kita. Yang ketiganya ialah kita ada atau tidak usaha untuk merebut hati kaum keluarga kita. Kita boleh tanya diri kita sendiri, sejauh manakah kita berusaha untuk menawan hati mereka. Ataupun yang keempatnya iaitu apabila mereka mengalami kesusahan,
Kan, apabila mereka mengalami kesusahan, apakah kita sampai di tempat itu atau kita bertanya khabar kepada mereka? Contohnya, let's say di kalangan adik-beradik kita yang dibaling, dibesut, yang mengalami banjir kan, dengan kepala airnya, dengan banjir, air sungai naik dan sebagainya. Ada tak kita telefonnya, kita tanya khabar, kita sampai ke rumah dia, tanya apa yang boleh kita bantu, kita offer motosikal kita, kenderaan, kereta kita untuk dia pinjam kerana kenderaan dia rosak, ditenggelami oleh banjir, ataupun kita bagi wang kepadanya dengan jumlah yang kita mampu untuk sedikit meringankan beban yang dia alami. Jadi ini adalah kasih sayang yang berlaku di kalangan adik-beradik yang akan dikenang. Of course, akan dikenang oleh adik-beradik kita. Jikalau kita tidak pernah muncul sewaktu mereka mengalami kesusahan, sewaktu mereka mengalami masalah, bagaimana mereka akan mengenang kebaikan kita sebagai seorang abang atau seorang kakak ataupun seorang adik, kerana kita tidak pernah muncul sewaktu dia berada dalam kesusahan. Jadi ini antara perkara yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Pernah beberapa tahun yang lepas, rumah saya di tingkat atas mengalami kebakaran. Jadi ada masjid-masjid yang membuat collection kan, yang untuk membantu meringankan beban saya. Yang menariknya ialah ada masjid-masjid kampung kan, masjid-masjid kecil yang mana dia kumpul dalam plastik bag ni duit RM1 kan, duit RM1 bukannya ribu-ribu pun, tapi ialah adalah satu jumlah ratusan ringgit dalam bentuk duit RM1 yang diberikan oleh orang ramai. Duit RM1 itulah yang saya masih teringat sampai hari ini. Apabila rumah terbakar, jadi asap hitam ni merosakkan pakaian, jadi hitam, kotor semuanya. Jadi benda yang sangat mudah, pergi ke dobi, masukkan dalam washing machine, wang RM1 itulah digunakan untuk kita masukkan dalam mesin, dalam peti pertukaran wang itu, untuk kita dapatkan coins, untuk kita basuh pakaian kita di laundry. Jadi ini sangat memudahkan, sangat memudahkan. Jadi kita akan ingat, kita akan kenang kebaikan-kebaikan orang masjid yang menolong kita, walaupun dalam bentuk wang RM1, tapi itu kita akan kenang sampai bila-bila. Jadi cuba bayangkan kalau adik-beradik kita, abang, kakak kita menjelma, muncul sewaktu kita menderita, sewaktu kita kesusahan, maka ini akan mempereratkan hubungan kita sesama kita. Apatah lagi kalau di kalangan kawan-kawan yang bukan adik-beradik, jiran tetangga dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang kita kena perhatikan. Baik, selain daripada itu, para ulama menyatakan bahawa perbuatan ucapan ataupun lisan yang seringkali menyebabkan adik-beradik menjauhi kita. Kerana kita bila kita bergurau, bila kita bercakap, kita tidak berusaha untuk menjaga hati mereka. Sebab tu kita kena berhati-hati bila kita berbicara. Bukan sahaja dengan adik-beradik kita, malah dengan sesiapa pun. Dengan kawan kita, dengan jiran tetangga. Make sure kita memilih perkataan yang sesuai, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita tak boleh, dengan sebab kita ni abang, kita ni sebagai kakak sulung, maka kita sewenang-wenangnya menggunakan perkataan yang boleh mengguris perasaan mereka. Contohnya, minta maaf, saya bagi contoh, antara perkataan yang sering kali digunakan oleh anak-anak muda hari ni, sial kan, kepala otak hang, itu antara perkataan yang saya sering dengar. Bodoh. Jadi ini antara ucapan-ucapan yang kita perlu hindarkan. Dan sunnah daripada Nabi SAW ialah akhlak yang mulia, kan, perbicaraan yang baik-baik yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Baik. Selain daripada itu, kita perlu menyuburkan apa yang dipanggil sebagai kita sama-sama berkongsi kegembiraan apa yang dialami oleh adik-beradik kita. Jadi ini langkah yang terbaik untuk menghalang ataupun menjauhkan kemungkinan daripada berlakunya perbalahan di kalangan adik-beradik, terutamanya apabila dalam isu harta pusaka. Contohnya, jikalau
adik-beradik kita, dia ada anak dia grad kan, ada convocation, menerima ijazah. Itu anak kepada adik kita adalah anak saudara kita. Jadi apabila anak saudara kita ada convocation, akan menerima scroll, menerima ijazah, kita pergi kan, kita sama-sama menunjukkan kegembiraan dengan kejayaan anak saudara kita. Kita sama-sama ambil gambar, kita sama-sama beli bunga, teddy bear, bagi hadiah bila dia keluar dari dewan, bawa pergi makan, raikan kejayaannya. Kalau kita tak sempat pun, kita jemput datang ke rumah, makan-makan sebab meraihkan kejayaan anak saudara kita. Ini adalah satu perkara yang ramai di kalangan kita terlepas pandang. Kalau kita tak sempat untuk panggil dia makan pun, kita kirim duit, bagi duit kepada anak saudara kita untuk menunjukkan bahawa kita bergembira dengan kejayaannya. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh menghalang daripada berlakunya perbalahan di kalangan kaum keluarga. Apabila dia berada dalam kesedihan pun sama kan, kita WhatsApp, kita telefon, kita ziarah dia, sabarkan dia dan sebagainya. Kita tunjuk bahawa kita sentiasa berkongsi, sama ada dia gembira ataupun dia bersedih, kita sentiasa ada bersama-sama dengan mereka. Jadi ini boleh menghalang daripada berlakunya perbalahan di kalangan adik-beradik dan sebagainya. Saya ambil satu contoh, kalau saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berlaku dalam keluarga saya sendiri. Ayah saya berusia 80 tahun, kan, lebih kurang 80 tahun. Saya sendiri berusia 51-52 tahun. Tahun baru ni kira dah 52 tahun. Saya adalah anak sulung kepada 9 orang adik-beradik. Dengan maksud di bawah saya ada 8 orang adik. Saya adalah anak sulung. Jadi apabila ayah saya sekarang ni berusia 80 tahun, dia kata dia dah tua, jadi dia nak bahagikan tanahnya kepada anak-anak dia. Jadi ada sekeping tanah di Kelantan yang mana dibahagi 8 lah. Dibahagi 8. Yang satu lagi dapat di kawasan lain. Jadi untuk memudahkan proses pecah lot untuk mendapatkan individual title, geran geran individu itu, maka untuk menyenangkan proses tersebut dipotong 8, dibuat 8 lot geran berasingan. Jadi apabila seorang ayah ataupun seorang ibu yang memberikan tanahnya kepada anak-anaknya, sudah tentulah tanah ni ada yang elok dan ada yang tidak elok. Kan ada tanah tepi jalan, ada tanah tepi sungai, ada tanah yang subur, ada tanah yang tidak begitu subur. Kan ada tanah yang agak tinggi, kan tidak ditenggelami banjir. Ada tanah yang lembah, kan, yang rendah, yang mana kalau hujan sedikit air naik dah jadi kolam. Jadi di mana-mana pun kita perlu terima realiti bahawa tanah peninggalan ayah kita, ibu kita, sama ada dalam bentuk harta pusaka yang kita bahagikan selepas peninggalan arwah ayah ataupun ibu, ataupun pemberian secara hibah sewaktu dia masih lagi hidup, sudah tentulah sangat-sangat ataupun hampir mustahil untuk dibahagikan dengan 100% sama. Kan? Sebab tanah ada kemungkinan tepi jalan, yang lain pula agak ke dalam. Yang ada tanah yang tinggi, ada tanah yang rendah, yang elok dan yang tak elok. Jadi inilah juga yang berlaku kepada tanah yang dibahagi-bahagikan oleh ayah saya kepada adik-beradik saya yang lain. Iaitu ada tanah tepi sungai, yang tu cantik, view-nya cantik, kan. Kalau syurga itu disebut dalam Quran min tahtihal anhar, kan, syurga tu di bawah hanya mengalir sungai-sungai. Jadi tanah yang diberikan oleh, yang dibahagikan oleh ayah saya ni di tepi sungai. Jadi view-nya cantik. Jadi apa yang berlaku, yang pertamanya adik saya yang seorang ni, dia ambil tanah, dia pilih tanah yang tepi sungai, kan. Jadi adik-beradik yang lain tak ada yang bantah pun, tak ada yang bantah.
Sebab apa? Sebab kami mengatakan bahawa dia berhak untuk dapat tanah yang cantik untuk dia pilih lebih awal. Sebab dialah yang tinggal bersama dengan ibu kami, dia yang tinggal bersama dengan ayah kami, dialah yang jadi driver kepada ibu, kepada ayah kami. Ayah nak pergi ke mana? Ke Kuala Lumpur, ayah nak pergi ke Terengganu, ibu nak pergi ke Johor, ke mana? Dia sentiasa ada bersama dan dialah yang menjadi driver. Dia yang bawa kenderaan, bawa ibu dan bawa ayah saya pergi ke mana-mana yang ayah dan ibu ingin pergi. Ini menyebabkan adik-beradik yang lain tidak ada bantahan, tidak ada buat objection, tidak petikai pun. Ambillah kan tanah tersebut yang tepi sungai sebab dia berhak kerana dialah yang banyak berkhidmat kepada ibu dan ayah. Sedangkan adik-beradik yang lain banyak berada di ramai berada di Lembah Kelang. Saya di Penang. Jadi ramai yang jauh tidak berada di Kelantan. Datang pula yang seorang lagi adik saya pun pilih tanah di tepi sungai juga kan. Jadi adik-beradik yang lain pun tak kata apa sebab mereka menyedari bahawa masing-masing jauh kan. Yang ada di Kelantan tu dia sentiasa jenguk ziarah mak dengan ayah, tanya khabar, bawa cucu. Jadi mak dengan ayah boleh main dengan cucu dia dan sebagainya. Jadi itu pun tak dipertikaikan sebab menyedari bahawa dia lebih banyak masa untuk menjenguk, menziarahi ayah dan ibu kami. Kemudian adik saya yang ketiga, yang di Kota Damansara, dia pun pilih tanah di tepi sungai juga. Jadi adik-beradik yang lain tak bantah, kan tak petikai pun. Malah kami kata bahawa dia berhak kan untuk pilih tanah yang cantik sebab dialah yang banyak bagi duit kepada ayah dan ibu. Kalau dia bagi duit banyak, dia bagi 1,000, 2,000 kan kepada ayah dan ibu kami. Sedangkan kami adik-beradik yang lain tak bagi sebanyak tu, bagi ratus-ratus saja. Itu pun kadang-kadang sikit. Ada beberapa bulan, bagi bulan ni, bulan depan tak bagi. Kan ada masa ibu saya bertelefon, dia bercerita tentang hal ni, tentang karenah, tentang fail perangai adik-adik saya yang lain. Jadi di kalangan kami adik-beradik tak gaduh pun sebab menyedari bahawa dan kita terima hakikat bahawa adik saya yang ketiga tu dia banyak menghabiskan wang untuk berbakti, jaga ayah dan ibu, bawa pergi umrah dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan tidak berlaku perbalahan sebab kami menyedari bahawa 3 orang adik-beradik kami tu dia ada sumbangan masing-masing dan mereka berhak untuk memilih tanah yang lebih baik di Kelantan itu. Kalau orang tanya kepada saya ataupun kepada adik-beradik saya yang lain, sebagai contoh, Ustaz, tak mau ke tanah yang elok, tanah yang cantik, yang tepi sungai dan sebagainya? Bohong kalau saya tak mau. Kan bohong kalau saya ni kata bahawa saya tak ingin pun tanah tepi sungai. Saya pun mahu tanah yang elok, tanah tepi sungai dengan view yang cantik, keluar daripada pintu hadapan rumah, tengok sungai, tengok pokok-pokok, pemandangan yang begitu indah. Tetapi kita kena ada sikap mengalah dengan adik-beradik kita. Dan ada di antara adik-beradik saya yang tanya, abang pilihlah dulu tanah. Kan yang mana abang nak? Saya kata tak. Adik-adik pilih dulu, tinggal yang mana yang last, yang semua orang tak mau bagi kepada abang. Apakah kerana saya tak cintakan kepada dunia? Saya cinta kepada dunia. Apakah saya tak mahu tanah yang elok? Saya mahu tanah yang elok. Tetapi saya mengatakan bahawa apabila berlaku perkara yang macam ni dalam menentukan tanah yang mana yang kita nak pilih, kita tahu bahawa seringkali berlaku perbalahan di kalangan adik-beradik. Maka saya mengambil sikap bahawa adik-adik pilih dahulu siapa yang dah cukup, dah pilih semua, mana-mana tinggal yang satu lot itu, barulah saya akan ambil. Kenapa? Kerana saya inginkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengharapkan apabila saya dapat mengelak perbalahan di kalangan adik-beradik, saya diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba adik saya yang bongsu tu mengatakan bahawa tak apa abang, kita yang tinggal lagi 5 ni kita undilah. Jadi so sekarang ni ada software dalam internet apps yang buat undian. Jadi lot ni dapat kepada siapa, lot ni dapat kepada siapa. Jadi masing-masing tak berebut, buat undian guna komputer. So masing-masing dapat dan tidak berlaku perbalahan di kalangan kami. Jadi apakah kami tidak mahu kepada dunia? Kami mahu kepada dunia. Tetapi
Kenapa tidak berlaku perbalahan? Kerana masing-masing kasih antara satu sama lain. Kerana kita hormat menghormati di antara satu sama lain. Dan yang lebih penting daripada kita kasih sesama adik-beradik ialah kita tidak mahu ayah kita bersedih melihat perbalahan anak-anak. Kita tidak mahu ibu dengan ayah kita yang masih hidup melihat depan mata mereka bagaimana adik-beradik ini bergaduh sesama mereka. Jadi ini akan menyebabkan tersinggungnya, menyebabkan ayah dan ibu sentiasa bergenang air mata, mengenangkan bagaimana anak-anak bergaduh, dia belum pejam mata, belum meninggalkan dunia lagi, sudah pun bergaduh kerana harta yang akan ditinggalkan oleh ayah dan ibu, dan ini sangat-sangat menyeksakan mereka. Jadi jikalau kita, adik-beradik, kita mampu mendamaikan keadaan, kita mampu mencari solution supaya masing-masing boleh mengutamakan perasaan ayah dan ibu. Dan yang paling utama ialah kita mengutamakan redha Allah Subhanahu wa taala, dan pahala ni sangat besar. Dan para ulama apabila menghuraikan ayat la taqul lahuma uffin, jangan berkata sekalipun kepada parents, kepada orang tua, kepada ibu bapa. Para mufassirun mengatakan bahawa itu la taqul lahuma uffin, jangan berkata itu bukan semata-mata kita kata kan, tapi apa sahaja ucapan, apa sahaja perbuatan yang kita lakukan yang menyinggung perasaan ayah dan ibu, hatta mimik muka kita, our body language, bahasa tubuh kita yang menyebabkan ibu kita tersinggung, ayah kita tersinggung, maka itu adalah dosa besar, minal kabair di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaklah apabila dalam soal pembahagian harta pusaka, dalam soal pembahagian harta hibah oleh ayah dan ibu itu, kita berusaha untuk urus dengan cara yang terbaik supaya mereka gembira dan hati mereka tenang melihat hubungan baik di antara adik-beradik. Baik, kemudian para ulama mengatakan bahawa selain daripada itu, dalam soal kita membimbing, dalam soal kita berdakwah, maka kita hendaklah mengutamakan dakwah itu kepada kaum keluarga kita yang terdekat terlebih dahulu. Bukan tak boleh kita ke Sabah, ke Sarawak untuk berdakwah kepada orang-orang di sana, tetapi yang lebih utama selain daripada kita berdakwah kepada orang lain, tapi yang lebih utama daripada itu ialah kita berdakwah kepada kaum kerabat kita. Dan ini disebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, yang mana Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa firman Allah? Allah Taala berfirman kepada Nabi kita, iaitu wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan, reminder kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi Allah Taala perintahkan kepada Nabi kita supaya Nabi kita bagi peringatan kepada kaum kerabat yang perlu diutamakan. Jadi para mufassirun mengatakan bahawa ayat ini menjadi dalil tentang keutamaan, priority. Kita meletakkan keutamaan dalam kita membimbing, dalam kita berdakwah, hendaklah kita utamakan kaum keluarga yang terdekat. Kita utamakan kaum keluarga yang terdekat ni bukan sahaja dalam bab dakwah, tapi dalam perkara-perkara lain pun. Contohnya yang berlaku kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana isterinya kaya, kan, isterinya kaya. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi, dia banyak meriwayatkan hadis. Kita belajar hadis, kita banyak jumpa nama Abdullah bin Mas'ud, kan, selain daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sebagainya, termasuklah Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia cakap kepada isterinya, dia kata, kenapa tidak kamu memberikan zakat tu kepada aku? Kerana Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang miskin. Jadi itu tidak dipersetujui oleh isteri Abdullah bin Mas'ud, menyebabkan buat aduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membenarkan apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, iaitu isteri apabila mengeluarkan zakat, isteri bila mengeluarkan zakat, maka hendaklah zakat itu diutamakan kepada kaum keluarga yang terdekat terlebih dahulu.
Siapa kamu keluarga yang terdekat pada masa itu? Iaitu suami sendiri. Apabila suami miskin dan suami fakir, suami termasuk asnaf. Jadi zakat daripada seorang isteri itu yang paling utama, yang lebih besar pahalanya adalah apabila diberikan kepada asnaf yang merupakan kaum kerabat dia, iaitu suami dia sendiri. Jadi ini antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi suami tak boleh bagi zakat kepada isteri. Kalau walaupun isteri itu miskin, suami kaya, suami tak boleh bagi zakat kepada isteri. Sebab isteri adalah tanggungan suami. Walaupun isteri itu asnaf, tapi dengan sebab isteri adalah tanggungan suami, maka suami tidak boleh, tidak sah zakat kalau seorang suami membayar zakat kepada isterinya. Tapi suami bukan tanggungan isteri. Maka isteri diutamakan bagi isteri membayar zakat, memberikan zakat kepada suaminya sendiri. Jadi itu perkara yang menunjukkan kepada kita bagaimana Islam mengajar kepada kita mengutamakan kaum kerabat. Ataupun seorang ayah tidak boleh memberi zakat kepada anaknya kerana anaknya itu adalah tanggungan dia. Ataupun kita sebagai seorang abang, kita ada adik kita yang miskin. Kita boleh bagi kepada adik kita yang miskin sebab adik kita bukan tanggungan kita. Dia sudah dewasa, dia bekerja apa semua, tapi dia termasuk dalam asnaf. Kan? Jadi kita boleh membayar zakat kepada orang yang bukan tanggungan kita. Jadi itu contoh bagaimana Islam mengajar kepada kita untuk kita mengutamakan kaum kerabat kita. Baik, ya. Saya ada anak tiri yang masih belajar. Jadi boleh saya bayar zakat sebagai apa? Fisabilillah kan yang belajar tu. Ya. Baik. Kalau anak tiri bukan tanggungan kita kan? Okey, anak tiri bukan tanggungan puan. Jadi kalau anak tiri itu termasuk dalam asnaf, contohnya fisabilillah, boleh kita bagi duit kepada dia dengan niat itu adalah zakat daripada kita. Sedekah ni ada dua. Ke? Atau kita niat dalam hati je? Tak apa, niat dalam hati pun sudah memadai. Sedekah ni ada dua, satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Zakat tu termasuk dalam sedekah wajib. Jadi sedekah wajib pahalanya lebih besar daripada sedekah sunat. Jadi kalau puan membayar zakat tu kepada anak tiri, maka itu lebih besar pahalanya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, sekarang dah pukul 10. Saya nak bagi peluang lah kepada Q&A, walaupun ada lagi perkara-perkara lain berkaitan dengan hal ini, tapi kita bagi peluang untuk soal jawab, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Dipersilakan kita buka soalan untuk dikemukakan kepada Ustaz. Silakan. Ada soalan yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, boleh ke kita buat pertukaran nama harta kepada anak yang bukan buat hibah lah. Sebab hibah ni yang saya tahu dia kenakan kos yang tinggi juga. Jadi kalau saya buat pertukaran nama je, boleh ke Ustaz? Saya macam tu lah, dia ada satu rumah, suami satu. Jadi yang harga yang tinggi sikit bagi kepada anak lelaki 2 orang, dan yang lagi satu tu harga dia rendah sikit bagi kepada perempuan 2 orang. 2 nama. Kita buat pertukaran nama. Terus pertukaran nama. Boleh ke macam tu? Baik, wallahu tapi kita serahkan dia semasa kita dah tak ada lah, macam buat satu apa ni, surat ke macam mana, saya pun tak tahulah, boleh ke buat macam tu? Baik, okey. Wallahu alam. Yang biasa berlaku dalam masyarakat kita ni ialah kekeliruan tentang apa dia hibah. Kekeliruan ni banyak faktor lah. Salah satunya, minta maaf, saya bukan ingin menyalahkan sesiapa, tapi sekadar untuk bagi penerangan kepada tuan-tuan dan perempuan. Kekeliruan ni kadang-kala dia berpunca daripada orang yang membuat sales kepada produk hibah ataupun produk yang tertentulah yang saya tak mau sebut namanya.
golongan ni apa yang mereka pentingkan ialah profit daripada mereka jual produk, sama ada kontrak ataupun surat-surat yang berkaitan dengan hibah, pertukaran ownership dan sebagainya. Sebenarnya hibah, walaupun tuan-tuan dan puan-puan tidak membuat satu perjanjian surat ikatan hibah dan sebagainya yang jelas, yang dibayar dengan harga-harga yang tertentu, tapi tuan-tuan sebenarnya boleh pergi ke pejabat tanah, land office, isi borang 14A, kan, borang 14A 14A itu untuk tukar hak milik, kan. Kita tukar hak milik kepada anak kita sebagai contoh, ataupun kepada sesiapa pun. Jadi pertukaran hak milik itulah sebenarnya hibah. Jadi walaupun kita tak ada satu kontrak yang namanya hibah, kita tak ada surat perjanjian ataupun surat ikatan yang namanya hibah tertulis besar-besar hibah itu, tak ada yang tu, tapi bila kita guna borang 14A, kita isi borang 14A, execute borang 14A tu ikut semua apa yang ditetapkan oleh land office itu, dan tak ada kos tambahan, kan, tak ada kos tambahan. Ia adalah kos yang melibatkan pejabat tanah sahaja. Jadi itu adalah hibah sebenarnya. Cuma perkara yang macam ni jarang didedahkan sebab pihak-pihak yang terlibat tu tidak mahu kerugian, peluang untuk mereka berniaga, untuk mereka charge orang ramai. Jadi sebenarnya kalau kita nak buat hibah, kita memadai, kita buat sendiri pun boleh. Kita pergi ke pejabat tanah, kita isi borang 14A. Jadi ramai orang yang dia buat hibah tadi tanpa guna peguam, tanpa guna syarikat-syarikat tertentu, dan kita boleh menjimatkan banyak kos sebenarnya. Wallahu alam. Oh, jadi kita boleh bagikan pada anak lelaki yang nilai dia tinggi, yang anak perempuan yang rendah sikit, boleh Ustaz Sebab macam paraid jugalah kan. Dia macam ni, bila puan buat hibah, walaupun puan tak ada dokumen yang namanya hibah, hanya borang 14A, yang tu terpulang pada puan untuk bagi kepada anak. Contohnya anak lelaki puan nak bagi lebih, yang lebih tinggi nilai berbanding anak perempuan, boleh. Puan nak bagi nilai yang sama, anak lelaki anak perempuan nak bagi nilai yang sama pun boleh. Puan nak bagi kepada anak perempuan tinggi nilai berbanding dengan perempuan, berbanding dengan lelaki pun boleh. Ataupun puan nak bagi anak tertentu sahaja, anak yang lain tak bagi pun boleh. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i, kita memberikan sesuatu harta kepada anak kita dan tak bagi kepada anak yang lain, itu hukum dia sunat. Sunat kita sama ratakan. Kalau kita hanya bagi kepada satu anak, tak bagi kepada anak yang lain, tidak berdosa di sisi mazhab Syafi'i. Tapi digalakkan kita bagi pada semua anak-anak untuk mengelak daripada berlaku perbalahan di kalangan anak-anak. Cuma kadang-kadang kita sebagai ibu dan kita sebagai bapa, kita ada sebab kenapa kita tak bagi kepada anak yang lain. Contohnya, anak yang kita tak bagi tu sebab kita dah bagi bantuan banyak dah. Dah bagi duit deposit beli kereta, dah bagi duit itu, duit ini, apa semua. Jadi nilainya dah puluhan ribu sebagai contoh. Jadi ada anak lain yang kita belum bantu. Maka kita pun bagi tanah sebagai contoh, bagi rumah kepada anak yang kita belum bantu itu. Itu pun dianggap sebagai adil. Sebab adil itu ialah wadu'un syai' fi mahallih, letak sesuatu itu pada tempat dia. Jadi kita, walaupun kita tak bagi rumah kepada semua anak, tapi anak yang lain tu kita telah bantu dalam bentuk lain. Jadi ini semua kita perlu ambil kira. Wallahu a'lam. Ustaz, minta maaf. Jadi macam kita dah tukar nama, jadi cukai tanah, cukai pintu kan, macam takut membeban dia orang kan. Jadi selagi kita hidup, kita akan bayar. Boleh ke Ustaz? Boleh. Yang tu tak ada masalah, ya, boleh. Masalah kemudian macam katalah rumah tu kita sewa kan. Jadi hasil sewa tu macam mana? Kita masih boleh guna lagi ke macam mana? Ya, boleh. 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 Sebab kalau puan ikuti kuliah yang lalu, saya telah terangkan bagaimana Nabi SAW bersabda, anta wa maluka li abik. Kan, engkau dan harta benda milik engkau adalah kepunyaan ayah engkau. Anta wa maluka li abik.
Jadi anak kita ni dan harta benda dia milik kita. Kita boleh ambil dan kita boleh batalkan, boleh tarik balik hibah yang kita bagi kepada anak kita. Kita dah bagi let's say tanah ataupun rumah kepada anak kita. Kita nak cancel, nak ambil semula. Boleh. Itu dibenarkan dalam undang-undang dan dibenarkan mengikut hukum syarak. Wallahu a'lam. Jadi selagi kita hidup kita boleh gunakan lah. Yes, boleh. Dia nama dia Assalamualaikum. ditukar. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita gunakan zakat kita yang kita nak patutnya bayar, kita gunakan untuk membayar fidyah pada arwah orang yang dah meninggal? Terima kasih. Baik, baik. Wallahu alam. Zakat ni apa yang tuan-tuan dan perempuan perlu tahu, dia ada asnaf dia. Jadi asnaf tu telah ditetapkan. Jadi pembayaran zakat dengan cara membayar fidyah itu tidak dibenarkan. Sebab dia ada asnaf dia. Contohnya fakir miskin, kan fi sabilillah, kan orang yang ibnu sabil. Jadi itu telah ditetapkan oleh hukum syarak. Jadi menggunakan wang zakat untuk membayar fidyah, hukumnya tidak sah zakat tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. saya confused antara hibah dengan wasiat ni. Macam ni saya dah nak kata wasiat hibah, saya bagi tahu anak saya barang-barang kemas yang mana yang dah telah diagihkan mengikut apa yang dia orang minat. Dia orang tak ikut nilai, dia macam yang minat subang ke yang minat hantar. Jadi saya anggap ini sebagai hibah, tapi saya pakai lagi benda tu. Kalau saya pakai nanti, ini untuk alung, ini untuk angah contohlah. Tapi ada saya kata ini bukan hibah mak, ini wasiat. Apa pendapat Ustaz? Baik, baik. Apa beza antara hibah dengan wasiat? Sebab harta tu saya masih guna lagi, saya pakai lagi. Saya cakap kalau saya mak mati tu baru dia orang agih-agihkan ikut seperti yang dah catat lah. Baik, okey. Itu wasiat. Saya kata hibah. Baik. Baik, apa beza antara hibah dengan wasiat? Untuk kefahaman kita semua, wasiat ini ialah apabila kita kata contohnya kita kata okey, gelang ni engkau ambil lah bila lepas mak mati nanti. Jadi bila kita sebut sesuatu tu berkaitan dengan kematian, kan kita ikat tu syarat tu dengan kematian, maka dia jadi wasiat. Jadi itu jadi wasiat. Hibah ni kita bagi dia sekarang. Contohnya gelang ni engkau ambil lah. Jadi gelang tu kita bagi kepada anak kita dan anak kita dah ambil dah gelang tersebut. Maka itu adalah hibah. Jadi selagi gelang tu tidak dipegang oleh anak kita, selagi itu hibah itu tidak sah. Sebab hibah ni salah satu syarat sah dia ialah berlaku qabd. Qabd ni maknanya penerimaan. Jadi selagi anak tidak terima gelang tersebut, barang kemas tersebut, maka hibah tersebut tidak sah. Jadi untuk menjadikan hibah itu sah, puan kena bagi dulu kepada anak-anak. Jadi panggil semua anak. Let's say ada 5 orang anak, engkau ambil gelang, engkau ambil rantai, engkau ambil cincin apa semua dah bagi dah siap. Tu dah masing-masing engkau punya. Lepas tu kita nak pakai satu gelang ni, kita bagi tahu dekat kakak ni, kakak bagi mak pinjam lah. Walaupun dah bagi tapi mak nak pinjam. Maka itu boleh. Jadi itu hibah yang sempurna. Make sure gelang ataupun barang kemas tadi kita dah bagi kepada anak kita dah ambil. Lepas tu kita nak pinjam untuk kita pakai, yang tu boleh. Yang tu dibenarkan dalam agama. Wallahu a'lam. Faham. Terima kasih Ustaz. Tapi kalau rumah, kalau kita tak tukar nama lagi, tapi kita bagi tahu yang sebab orang kata kalau tukar nama kan apa-apa jadi tak ada rumah lah kita. Tapi kita tahu yang rumah ni untuk si bongsu contoh. Itu hibah. Baik, baik, kalau puan ikuti kuliah yang sebelum ini, saya ada bagi penerangan tentang hibah yang berkaitan dengan immovable property, harta ta'alih. Baik, harta ta'alih ni contohnya rumah. Rumah bila puan buat hibah, ramai di kalangan kita buat hibah amanah. Kenapa hibah amanah? Sebab kita bagi rumah tersebut kepada seorang anak kita, tapi kita nak duduk lagi di rumah tersebut dan kita tak mau dia jual dengan sewenang-wenangnya rumah tu. Maka kita pun hibahkan rumah tersebut kepadanya. Jadi dalam title, dalam individual title tu, geran rumah tersebut akan tertulis nama kita dalam kurungan pemegang amanah. Jadi kita boleh duduk lagi di rumah tersebut.
Ataupun cara yang satu lagi yang biasa orang buat juga, iaitu dia hibah terus kepada anak dia tapi dia duduk. Tapi yang tu very high risk, risiko tinggi, sebab kadang-kadang ada antara anak-anak yang tidak kenang mak dengan ayah dia, dia perlu cash, dia pergi jual rumah tu walaupun maknya masih tinggal dalam rumah tu. Jadi itu yang menyebabkan ramai hari ini orang memilih hibah amanah. Jadi kalau puan nak buat hibah, nak bagi rumah tu kepada anak sebelum puan meninggal, better lebih baik puan buat hibah amanah. Itu lebih baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan. Assalamualaikum Ustaz. Hibah amanah tu boleh buat dekat pejabat tanah ya? Yes, hibah amanah boleh buat di pejabat tanah. Kalau puan ada banyak pilihan lah, sama ada puan nak pakai lawyer ataupun nak pakai syarikat-syarikat yang tertentu, ataupun puan nak pakai amanah raya, tuan nak pakai ataupun contohnya tak mau pakai yang syarikat besar-besar ni, lawyer pun tak mau, puan pergi ke pejabat tanah. Biasanya di pejabat tanah ni ada petition writer yang tepi pejabat tanah, yang same building ke apa semua, yang berdekatan, tanya dia dekat mana ada petition writer, nanti dia orang tunjuk. Jadi petition writer tu dia ada dah format dia untuk buat hibah amanah, dan apa dia borang, apa dia dokumen yang perlu. Jadi itu antara yang boleh buat lah. Tapi kalau nak proper, takut tersilap apa semua, better guna syarikat yang dah establish ataupun legal firm, syarikat peguam dan sebagainya. Tapi kalau puan-puan dah tahu selok-belok hibah amanah ni, puan-puan boleh buat sendiri pun sebenarnya. Boleh pergi terus ke pejabat tanah, berurusan dengan pejabat tanah. Boleh. Wallahu a'lam. Oh, okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya soalan. Ya. Sekiranya lah kita ada anak-anak perempuan kan, tapi ada barang-barang sikit, barang kemas ke, kita dah bagikan pada anak-anak perempuan masa kita hidup. Lepas tu berdosa kalau kita saya tak cakap ke anak lelaki yang saya dah bagi ke adik-adik dia barang kemas tu. Baik, wallahu alam. Bukan isu berdosa. Baik, tidak berdosa sebab harta itu milik puan. Puan boleh bagi pada sesiapa pun yang puan mahu. Cumanya lebih baik kita maklumkan supaya tidak berlaku salah faham. Cuma kadang-kadang saya tahu kadang-kadang kalau kita maklumkan pun nanti jadi masalah lain. Jadi yang tu kena ada pertimbangan lah, sama ada yang mana lebih banyak mudaratnya. Apakah kita bagi tahu lebih banyak mudarat ataupun kita rahsiakan tu lebih banyak mudarat. Jadi jawapan saya tidak berdosa kalau puan tidak maklumkan kepada anak lelaki. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, saya ada bapak saya tu ada hasil. Jadi hasilnya tu dia dan Puan kurang jelas lah. Kurang jelas. Waktu Semira, sila ulang balik soalan tu. Saya ni bapak saya ada hasil. Duit bulanan ada. Maksudnya kan saya seorang ambil ke saya kena bagi anak-anak saya Ustaz? Bapa ada hasil. Dia apa ni, bapa masih hidup ke? Tak dah meninggal. Hasil apa tu? Dia tanah lah, tanah. Okey. Baik, sekarang ni arwah bapa telah meninggal dunia dan dia tinggalkan contohnya tanah kan. Tanah tu ada hasil. Baik, tanah tu harta pusaka. Bila harta pusaka perlu diagihkan kepada waris-waris yang ada lah. Jadi saya dah cerita dah dahulu. Maksudnya bagi anak saya lah. Saya seorang tak boleh makan seorang Ustaz. Tak boleh makan seorang sebab harta pusaka ni dia ada pemilik dia. Pemilik dia adalah lima waris yang saya sebut dulu. Ayah si mati, ibu si mati, pasangan si mati dan anak lelaki, anak perempuan si mati. Itu 5 waris utama. Jadi kita tak boleh makan seorang. Jadi katalah let's say puan seorang yang ada isteri, balu seorang kan. Balu seorang, lepas tu anak-anak ada. Maka puan tak boleh makan seorang. Puan kena bahagi, puan ambil bahagian puan dan puan kena bagi juga kepada
waris yang lain. Contohnya anak Anak-anak. lelaki, anak perempuan. Ya, ya. Perlu diberikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Jadi saya kata saya kerja 800 kan Ustaz. Ya. Bagilah dekat anak saya tu seorang 100 kerja Ustaz. Ya, ya, kena bagi ikut bahagian dalam sijil perakuan faraid. Kalau puan buat sijil perakuan faraid tu, nanti puan tengoklah berapa yang puan dapat. Kalau puan sebagai balu, contohnya 1/8 sebagai contoh. Puan dapatlah 1/8. So yang baki tu anak-anak tu asobah kan, anak lelaki anak perempuan kan. Mereka ni asobah. Jadi mereka yang habiskan baki bahagian tersebut. Jadi mereka yang dapat semua. Jadi anak lelaki 2 kali ganda daripada anak perempuan. Wallah. Assalamualaikum Ustaz. Okey, baik. Silakan Puan Zainab. Terus ke Puan Zainab untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak barang kemas kalau tak pakai berapa ratus gram kah perlu dibayar zakat? Bagi dia kemalan Atau lepas tu mak saya dah bagi ke kena bayar zakat dulu? Baik, wallahu alam. Dia macam ni. Berkenaan dengan barang kemas ni sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan kewajipan membayar zakat. Baik, sebab apa? Sebabnya ialah tentang masalah menentukan bentuk barang kemas yang bagaimana yang dikenakan zakat. Jadi kalau puan ada barang kemas, walaupun puan tak pakai, jadi ulama berbeza pendapat tentang hal tu. Maksud tak pakai tu macam mana kan? Kadang-kadang jumlah yang kita ada tu sebenarnya jumlah yang biasa orang pakai pun, cuma kita tak pakai kan? Cuma kita tak pakai. Jadi itu masih belum dikenakan zakat. Tetapi kalau dari segi uruf ni maksud dia adat kebiasaan tempat kita lah. Orang tahu ini banyak sangat ni, memang dah berlebih. Maka bila dah berlebih tu barulah yang diwajibkan zakat. Jadi saya tak tahulah puan ada banyak mana barang kemas tu. Tapi kita tengok kepada uruf kebiasaan masyarakat kita. Kalau yang kita ada walaupun kita tak pakai. Ya. Walaupun tak pakai tapi jumlahnya itu jumlah biasa-biasa je macam semua orang ada, walaupun tak pakai itu tidak diwajibkan zakat. Allah a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Maaf ya, saya soalan. Okey. Saya tanya Okey, lagi seterusnya Ustaz. Assalamualaikum. Ada lagi Ustaz Edi. Ya, Okey, silakan. tak apa. Selepas ni saya tanya. Okey. Suami Okey. isteri ni Ada yang lain lagi? Puan Zainab susah. Yatim. Dah. Suami isteri ni susah. Lepas tu Ada kita nak nak tanya bagi lagi ke? zakat. Tak ada? Kat Kita tangan. bagi zakat kepada yang perempuan boleh tak Puan Ustaz? Khatifah, Mak Said. Suami isteri susah. Susah. Lepas tu puan nak bagi kepada yang perempuan. Kita duk berhubung dengan perempuan saja. Jadi suami dia kita tak pernah jumpa. Boleh. Dia asnaf ni. Asnaf ni tak kira lah suami ke isteri ke, asalkan dia asnaf. Kalaulah dia tu asnaf fakir miskin. Kalau dia isteri sekalipun, dia orang perempuan tapi dia termasuk dalam fakir miskin, puan boleh bagi zakat kepada isteri tersebut. Walaupun tak bagi kepada suami dia. Boleh. Wallahu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak sikit je. Orang bersara ni kan dia dapat pencen setiap bulan. Kena bayar zakat tak? Baik, wallahu alam. Orang pencen, dia dapat duit pencen kan setiap bulan. Sekarang ni soalannya ialah wajib zakat ataupun tidak. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan sekalian, pengiraan pendapatan ni dia ada dua cara lah. Cara yang pertama, apa sahaja yang kita dapat, kita keluarkan zakat. Kan? Itu cara kiraan yang pertama lah. Apa sahaja yang kita dapat, hadiah ke, pencen ke, duit gaji ke, duit apa sekalipun, kita keluarkan zakat. Kan? 1/40, 2.5. Lepas tu kita tolak, sebelum kita keluarkan 2.5 tu, kita tolaklah dulu.
keperluan kita kan, yang wajib, bil utility apa semua, makan minum, kita tolak yang wajib-wajib dahulu. Kemudian lebihan tu kita kira 1/40, 2.5%. Baik, itu satu pengiraan. Dalam kategori yang pertama juga, kita dapat sesuatu pendapatan, pencen ke apa ke, kita tak tolak apa-apa, kita ni murah hati kan, kita nak bayar zakat pun boleh juga. Jadi sebab kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bayar lebih pun boleh kan. Itu satu kategori. Kategori jenis yang kedua iaitu kita dapat pencen ke apa semua, simpan dalam bank kan. Cukup haul, tengok after 1 year, tengok baki minimum untuk selama setahun tu ada berapa, dan tahun tu kita kira tahun Hijri, tahun kalender Islam. Cukup setahun, tengok balance yang paling minimum, yang paling kecil, daripada jumlah tu kita keluarkan zakat. Itu pun boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya tertinggal Waalaikumsalam. satu soalan tadi. Ya, boleh. Saya tanya dengan Ustaz, saya ada tanah tu syarikat dengan adik-beradik saya kan. Jadi saya cakap dengan anak saya, sekiranya apa-apa berlaku kat saya suruh dia bahagikan sama rata antara perempuan dan lelaki. Bolehkah macam tu Ustaz? Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sebagaimana sama-sama. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelum ni, wasiat tu memang boleh. Cuma dia tertakluk kepada syarat-syarat yang tertentu. Antaranya syaratnya ialah tidak boleh menyalahi atau bertentangan dengan undang-undang Islam. Jadi antara undang-undang Islam ialah bila kita meninggal dunia, harta kita hendaklah dibahagikan secara faraid. Jadi kita sebagai orang yang akan meninggal dunia, harta tu harta kita, kita tak boleh bagi syarat sedemikian. Kecuali anak dan anak-anak kita atau pewaris yang terlibat sendiri bersetuju untuk membahagikan sama rata. Maka itu hak masing-masing. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak confirm sikit tentang duit pencen tadi kan. Duit pencen, Kita kira kita bayar zakat tu bukan untuk the whole total sum yang kita dapat for 1 year. Macam Ustaz kata tu, it's like kalau ada savings. Contoh, katalah duit pencen tu kita dapat 2,000 sebulan sebagai contoh. 2,000 sebulan. So kalau setahun kita dapat 24,000, betul tak? Kan? Jadi cara kiraan yang pertama yang puan boleh pilih ialah apa sahaja yang puan dapat, puan keluarkan siap-siap 2.5%. Jadi kalau RM2,000, kita bayar zakat lah untuk bulan tu. Sebab kita dapat 2,000, so kita bayar 2.5% daripada jumlah 2,000 tadi. Itu satu cara. Setiap bulan boleh. Setiap bulan boleh. Satu cara lagi, tapi dalam kategori yang pertama juga, apa saja yang kita dapat tu, contohnya 2,000 sebulan, kita potong dahulu benda-benda yang perbelanjaan wajib kita. Contohnya makan minum kita, bayar sewa rumah kan, bil utility apa semua, lepas tolak yang wajib tu, yang balance tu barulah kita bayar 2.5% daripada balance yang masih ada pun boleh. Baik. Itu dalam kategori yang pertama. Kategori yang kedua, kita bukan bayar daripada duit tu secara langsung, tapi kita tengok saving kan. Kita terima duit tu, kita guna duit tersebut, maka after 1 year, 12 bulan tu baru kita tengok baki yang ada. Itu pun boleh. Wallahu a'lam. Okey, saya tanya sebab ada orang tu dia tak simpan langsung dia punya pencen tu, dia spend more on macam sedekah, infak. So selain daripada yang dia guna untuk makan lah, untuk makan minum semua tu, yang lebih tu dia memang dia infak, dia tak simpan. So maksudnya dia tak payah bayar zakat. Itu yang saya sebut tadi. Kita mengambil kira perbelanjaan wajib. Yang kita berpoya-poya, melancung, berseronok, yang tu tak kira kan. Yang kita kira tu ialah perbelanjaan wajib. Dia bukan berpoya, bukan. Dia infak.
Betul. Itu yang saya kata tadi. Perbelanjaan wajib. Yang infak tu yang wajib tak apalah, yang tak wajib tak dikira. Yang kita seronok-seronok tu tak dikira. Yang sunat-sunat tu tak dikira. Baik. Macam tu. Wallahualam. Okey, faham. Terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya soalan ni saya baca saya. Ustaz, boleh ke saya bagi zakat kepada bekas suami sebab dia susah kerja hanya cukup makan? Terima kasih Ustaz. Baik. Soalan. Apa ni bagus ni soalan ni. Pengalaman saya pun sebenarnya tak ramai di kalangan kita yang suka berdamai kan, yang suka menghilangkan permusuhan. Yang lepas tu lepaslah, let bygone be bygone kan, yang lepas tu lepas. Kalau kita suami isteri dah bergaduh, kemudian ada antara kita yang qaddarallah wa ma syaa fa'al, berlaku perceraian kan, yang lepas tu lepaslah, patutnya berdamai. Dan sepengalaman saya pun ada suami isteri yang bercerai, pergi ke mahkamah, naik kereta yang sama, balik dengan kereta yang sama. Maknanya mereka ni very professional, mereka tahu nak beza apa dia perbalahan isu peribadi dan sebagainya. Jadi berbalik kepada soalan tadi, ini antara benda yang bagus. Bekas suami kita itu adalah masih ayah kepada anak-anak kita. Jadi kalau bekas suami kita itu termasuk dalam asnaf, contohnya dia miskin, kan, hilang pekerjaan dan perlu dibantu, maka puan boleh memberikan zakat puan kepada bekas suami kerana beliau termasuk dalam asnaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan sebaik-baik pahala kepada puan kerana puan sanggup mengenepikan masalah isu peribadi, kebencian yang sebelum ini berlaku di antara puan dengan suami puan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Seterusnya soalan saya tengok Farhana Azman. Silakan. Puan Farhana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi Ustaz ada bagi 5 ke 6 apa cara agak Ustaz suruh cek setiap hati ada tak sifat-sifat yang contohnya tak menziarahi sesama adik-beradik, tidak lagi bagi hadiah buah tangan semua tu. Alhamdulillah kami dapat buat yang lebih baik, yang sebalik tu lah, tapi mereka masih tak nak buka pintu, kata tak kenal kita, dia kata kami dah tak terima orang lepas pukul 9 padahal belum pukul 7. Macam kita bagi hadiah pun dia tak terima kasih. Macam kita cuba sedaya upaya nak pergi bina jambatan lah, tapi setiap kali jambatan tu diputuskan. So dah bertahun-tahun dah sampai adik macam Ustaz katalah, cousin pun dah tak kenal cousin. Macam mana nak perbaiki lagi ya? Memang bahagian kita ni sabar dan teruskan saja ke? Subhanallah. Sebab kalau ikutkan hati memang rajuk lah, tapi Alhamdulillah. Cuma rasanya macam cara kami tak membuahkan hasil setakat ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Wallahu a'lam. Sebagaimana yang puan sebutlah, puan kata benda yang puan buat tu dah lebih baik daripada yang saya sebut tadi kan. Jadi maknanya puan dah usaha dengan sebaik yang mungkin, insya-Allah. Jadi tapi masih tidak membuahkan hasil. Maka jikalau tanya pendapat saya, kita perlu teruskanlah dengan apa yang kita buat, sebab hidayah ni, pintu hidayah bukan milik kita. Hidayah ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang berlaku dalam sirah Nabi-Nabi. Kalau kita belajar pun, hatta Nabi kita pun tak mampu untuk membuka pintu hati Abu Talib. Sedangkan Nabi sangat kasih kepada Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Mana kita ni, kita sayang macam mana dekat adik kita, dekat abang kakak kita. Kita sayang macam mana sekalipun, tapi soal hidayah, pintu hati itu bukan urusan kita. Kita tak boleh buat apa-apa pun. Yang kita diberikan oleh Allah hanyalah usaha dan ikhtiar. Daripada usaha dan ikhtiar itulah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Ta'ala tidak membuka pintu hati Abu Talib? Itu tetap menjadi rahsia ilmu Allah. Sehingga kan Nabi kita sendiri pun tidak mengetahui apa alasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membuka pintu hati Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Sesungguhnya Allah yang memberi petunjuk kepada sesiapa pun yang dia mahu. Maka itu tetap menjadi rahsia Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tidak membuka pintu hati bapa kepada Nabi Ibrahim AS, kan, Azar. Kenapa Allah Ta'ala tidak membuka pintu hati Ka'an, anak kepada Nabi Nuh AS. Kenapa Allah Ta'ala tidak mendamaikan Qabil dan Habil, kan? Itu semua adalah dalam rahsia ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tak mampu menguasai semua ilmu pengetahuan. Kita hanya menjadi pakar dalam bidang kita. Kita tak boleh jadi pakar dalam semua bidang. Kan tak ada manusia dalam dunia ini menjadi pakar dalam semua bidang. Jadi itu menunjukkan kekerdilan dan lemahnya kita sebagai manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang boleh kita buat, kita teruskan usaha kita. Selama kita teruskan usaha kita itu, kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana dalam kuliah-kuliah kita sebelum ini, saya telah pun sebut tentang sabar tu pahalanya bighairi hisab. Pahalanya itu sampai tahap tidak ada limit, tidak ada batasan, unlimited. Pahala tersebut sangat besarnya ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita jikalau kita terus bersabar dengan karenah, dengan pelbagai masalah yang ditimbulkan oleh kaum keluarga kita sendiri, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya Puan Iksum, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ya. tadi ada Ustaz waktu beri tazkirah, berdakwahlah kepada kaum kerabat kita. Kemudian Ustaz ada nyatakan surah Asyura ke Ustaz? Because saya tak berapa jelas tadi. Ayat berapa ya Ustaz? Oh, yang berdakwah kepada kaum berdakwah keluarga kita kepada tu. kaum kerabat dahulu. Surah Asy-Syu'ara. 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 Ayat Ayat ke 214. 214. 214. Kita ingatkan 14 ataupun 114 padahal tak matching. Okey. Wa Okey. anzir ashiratakal aqrabina. Wa Okey, anzir. dapat. Dah dapat. Satu lagi soalan saya Ustaz. Tadi Ustaz kata saya sangat terharulah dengan keluarga Ustaz. Barangkali keberkatan Ustaz adik-beradik dan juga barangkali atas hikmah kebijaksanaan Ustaz sebagai abang sulung ya. Ustaz, mendamaikan keadaan dalam adik-beradik mengenai dengan harta waris ya, di mana kita mengharapkan keredaan Allah di atas kita mengalah dan bersabar. Tapi kadang-kadang Ustaz, bila kita melihat ada yang misalnya lah adik-beradik kita tu bila ada pembahagian macam ni, dia menekan kita ataupun salah seorang adik-beradik kita. Macam kita lihat dia macam dia bagi unfair treatment kepada kita because dia hendak nak mementingkan kepentingan dianya lah. Dia ada interest, for example ada pada satu tanah lah dia ada interest. Jadinya saya tahu kalau kita mengalah dan sabar dengan mengharapkan keredaan Allah memang besarlah ganjarannya. Patutkah kita bersuara Ustaz dalam hal ni? We are for example macam dia menekan kita atau salah seorang adik-beradik kita, patutkah kita bersuara untuk menegakkan apa yang sepatutnya? Baik. And then macam mana kalau kita hendak bersuara Ustaz, bagaimana? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wallahu alam, kita we need to strike a balance lah. Kita kena imbangkan keadaan. Walaupun kita dianjurkan untuk bersabar, tapi tidak bermakna kita perlu biarkan diri kita dijadikan barang eksploitasi, dimanipulasi, diperalatkan, diperkudakan oleh adik-beradik kita. Kita juga tak boleh biarkan diri kita menjadi mangsa kezaliman. Walaupun kita disuruh bersabar, disuruh mengalah, tapi jangan kita biarkan diri kita terus dilakukan penganiayaan. Sebab dalam agama kita ada satu lagi apa yang dipanggil sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, kan, menyuruh perkara ma'ruf
dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau kezaliman itu dilakukan oleh kaum keluarga kita sendiri, kita wajib mencegah kezaliman berkenaan. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, man ra'a minkum munkaran kan falyughayyiru bi yadihi. Sesiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangan, dengan lisan, lidah, dengan hati. Jadi itu menunjukkan bahawa kita perlu mengambil tindakan terhadap kaum keluarga kita jikalau mereka memperalatkan kita, victimize kan ahli keluarga yang lain dan sebagainya. Maka sebahagian ulama salafus soleh mengatakan bahawa kita berlaku sombong kepada orang yang sombong itu adalah satu kebaikan. Kan dia dianggap sebagai satu sedekah, satu kebaikan. Jadi kita bila orang sombong dengan kita, kita tak boleh terlalu merendah diri. Kita tak boleh biarkan kita sentiasa mengalah sehingga menyebabkan dia memangsakan kita. Jadi kita perlu bijak dalam mengendalikan keadaan-keadaan ini supaya kita ada keseimbangan. Jangan terlalu mengalah sehingga kita menjadi mangsa keadaan, dan pada masa yang sama kita perlu melihat kepada jalan untuk mencari perdamaian. Jadi jawapan saya ialah kita kena bijak dalam mengendalikan kesalahan dan juga kezaliman yang dilakukan oleh kaum keluarga kita. Contoh macam tadilah, hendaklah kita sombong kepada orang yang sombong kepada kita supaya dia faham kita juga ada hati dan perasaan. Kita tak boleh biarkan kezaliman itu berterusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Nur Hayati. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Puan Nur Hayati. Ya. Sila mute-kan mikrofon anda. Ya, Assalamualaikum. Saya Ustaz nak tanya. Saya ada 5 orang anak. Lelaki seorang, 4 perempuan. Semasa kecil, dia selalu marah. Dia kata siapa anak lelaki dia seorang. Jadi ayah dia kata, tak apa, esok besar jadi waris dan akad dapat lebih. Itu cerita 25 tahun yang lalu. Suami saya baru meninggal tahun lepas. Jadi bila nak bahagi harta ni, adakah wajib saya ikut faraid atau saya nak bagi sama rata, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, wallahu alam. Hukum faraid adalah wajib. Maksudnya perlu puan wajib membahagikan secara hukum faraid. Puan tak boleh bahagi sama rata. Sama rata ni jikalau waris-waris sendiri yang berkehendak sedemikian. Maksudnya perlu ada persetujuan di kalangan semua waris yang ada untuk dibahagikan sama rata. Jadi jikalau ada bantahan, maka sama rata itu hanya boleh dibuat di kalangan yang bersetuju sahaja. Yang tidak bersetuju wajib kita bahagi mengikut bahagian yang telah ditetapkan dalam hukum syarak mengikut hukum faraid. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Dan saya lihat ada soalan sini daripada Ratna Fizah bertanya, kalau kita dapat duit insurans arwah suami, zakat tu atas nama siapa? Arwah suami atau nama isteri yang dah dapat duit tu? Baik, wallahu alam. Duit insurans ni antara isu kontroversi dan telah diadres banyak kali oleh fatwa-fatwa dalam negara kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu bahawa dalam konteks negara kita ada 2 istilah yang perlu dibezakan. Yang pertamanya insurans dan yang keduanya takaful. Mengikut undang-undang khususnya yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia sebagai central bank selaku bank pusat yang menjadi regulator kepada undang-undang perbankan dalam negara kita. Bila disebut insurans, itu merujuk kepada insurans secara konvensional, iaitu yang kita panggil un-Islamic, yang tidak mengikut hukum Islam, yang ada riba, kan, yang ada gharar, yang tidak syar'i lah, yang bukannya syariah compliant, non-syariah compliant. Yang biasanya masyarakat sebut sebagai insurans Islam tu secara Islam itu, yang tu dipanggil sebagai takaful. Jadi syarikat-syarikat insurans yang menjalankan perniagaannya itu secara konvensional tidak dibenarkan menggunakan istilah takaful.
dalam pamflet, dalam bahan penerbitan, iklan dan sebagainya. Baik. Maka bila sebut istilah insurans, yang pertamanya kita kena tahu apakah maksud insurans itu, insurans konvensional ataupun takaful sebenarnya. Baik, kalau Puan maksudkan insurans itu adalah insurans konvensional, maka fatwa-fatwa dalam negara kita termasuk fatwa dari Mufti Wilayah Persekutuan dan sebagainya mengatakan bahawa wang pampasan daripada syarikat insurans konvensional adalah non-syariah compliant. Dia tidak syar'i, maka dia tidak halal untuk diterima. Itu pampasan daripada wang daripada insurans konvensional. Kalau kita boleh ambil sekalipun, ambil hanyalah principal amount, wang yang telah kita bayar kepada syarikat insurans berkenaan. Contohnya suami, arwah suami dia bayar wang tersebut setiap bulan 300 ataupun 500 ribu dan sebagainya, maka principal amount sahaja yang boleh kita ambil. Lebih daripada principal amount itu hukumnya adalah haram ataupun syubhah. Kita tidak boleh menerimanya. Itu kalau wang pampasan daripada syarikat insurans yang menjalankan bisnesnya secara konvensional. Kalau insurans yang dimaksudkan itu adalah takaful, syarikat insurans cara Islam ataupun mana-mana takaful operator, tak kira company mana sekalipun, maka yang tu halal untuk kita terima, harus kan. Jadi bagi wang pampasan daripada takaful itu, dia bukannya tertakluk kepada faraid. Jadi ianya diperolehi oleh penama sahaja. Jadi kalau penama itu adalah isteri, isteri tidak wajib membahagikan wang itu mengikut faraid. Kalau penama itu adalah anak, anak tersebut yang menerima wang itu tidak wajib membahagikan secara faraid. Kerana wang pampasan takaful itu bukannya harta milik si mati. Sebab ia diberi secara tabarruk dan pelbagai akad yang terlibat, maka ia bukan harta milik si mati. Wallahu a'lam. Seterusnya saya tengok soalan di sini, Pemarhani Abdullah. Berdosakah seseorang balu jika tidak menuntut harta pencarian daripada harta bekas suami yang meninggal? Bolehkah atau perlukah? Berdosakah seorang balu jika tidak menuntut harta? Baik, apakah berdosa seseorang balu yang tidak menuntut harta pencarian daripada harta pusaka? Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesuatu harta kita itu terpulang kepada kita sama ada kita nak tuntut ataupun tidak. Kan? Malah kita diberi pahala sebenarnya jikalau kita kita halalkan harta tersebut kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin mengelak perbalahan dan sebagainya. Maka termasuklah kes harta pencarian. Apabila seorang suami meninggal dunia, isteri tadi ataupun si balu mempunyai hak kepada harta itu, bukan sahaja harta pusaka, tapi undang-undang dalam negara kita mengiktiraf hak balu tadi dalam harta pencarian. Jadi kalau dia nak tuntut di mahkamah harta pencarian sebelum dia bahagikan faraid, maka dia berhak, dia boleh melakukannya. Dan kalau dia memilih untuk menghalalkannya, tidak mahu tuntut harta pencarian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepadanya sebagaimana pahala sedekah, kan, pahala kita infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, Mak Jah angkat tangan. Silakan Mak Jah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Jah. Ya. Tadi Ustaz ada cakap yang kata dapat insurans daripada takaful tu kan. Katalah isteri je yang dapat. Ustaz kata tak payah perlulah nak bagi ke anak-anak tu kan. Tapi andai kata ibu tu bagi juga ke anak tu sama rata, sikit lah kiranya sama dengan anak yang 5. Boleh tak? Boleh kan? Ya, boleh, sebab itu adalah harta kita. Jadi bila dah jadi harta kita, katalah harta si balu tadi, dia dapat daripada takaful yang disertai oleh arwah suami dia. Contohnya dia dapat pampasan sebanyak RM50,000.
So RM50,000 tadi terpulang kepada si Balu, dia nak belanja dengan cara macam mana. Katalah dia ada 5 orang anak, dia kata tak apalah, dia kata mak tak mau duit ni duit arwah bapa kamu, ayah kamu. Jadi mak nak bagi setiap seorang anak dapat RM10,000. So si mak ni pun bagilah dia transfer duit kepada setiap anak RM10,000. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala kepada ibu tadi kerana berbuat baik kepada anak-anak dia. Wallah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, saya rasa okey, dah tak ada soalannya Ustaz kat sini. Baik, apa ni kalau tak ada, saya nak ambil dalam 10 minit boleh untuk sambung sedikit lagi tentang boleh. boleh. Baik. Kita sambung sedikit daripada perbincangan tadi. Kenapa berlakunya perbalahan ini? Kenapa berlaku perbalahan di kalangan adik-beradik dan sebagainya? Maka para ulama menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan perbalahan dalam keluarga. Yang pertamanya ialah kerana kita tidak menyedari bahaya kepada kita apabila kita berbalah, kita bergaduh di kalangan adik-beradik. Kita tidak menyedari ataupun kita tidak ambil pusing tentang azab dalam kubur, tentang azab di pada mahsyar, tentang titian sirat sebagai contoh. Maka ini yang menyebabkan ramai di kalangan kita tidak ambil pusing, tidak peduli tentang perbalahan di kalangan adik-beradik. Kita kena tahu bahawa selepas selesai proses mizan di pada mahsyar, kita akan melalui titian sirat. Kan titian sirat ni ialah titian yang menuju ke syurga. Di bawah tu adalah neraka Jahannam. Jadi para ulama mengatakan bahawa setiap orang memasuki neraka Jahannam. Yang selamat ketika melalui neraka Jahannam ialah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang tidak selamat? Iaitu orang yang dikait dengan pengait oleh malaikat. Siapakah orang itu? Iaitu orang yang memutuskan silaturahim. Maka orang itu dikait oleh malaikat, jatuh daripada titian sirat ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi neraka Jahannam ni dalam pengajian yang lepas saya percaya saya telah bagi penerangan bahawa dia adalah untuk golongan kafir, munafik, kan, golongan yang melakukan syirik. Maka kita kena pastikan bahawa kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Kan, kita bukan kafir, kita bukan munafik, tapi kita kena hati-hati sebab ada di kalangan kita yang mengamalkan ilmu hitam, tangkal, kan, mandi-mandi yang khurafat dan sebagainya dengan amalan tertentu. Yang ni kita kena hati-hati sebab walaupun mungkin kita ni, walaupun kita seorang Islam, dari segi dokumen, on paper kita Islam, tapi kalau kita melakukan perbuatan syirik, maka dia boleh membatalkan Islam kita dan hukumannya adalah azab dalam neraka Jahannam, takkan keluar sampai bila-bila. Na'udzubillah min dzalik. Satu lagi ialah orang Islam juga masuk neraka Jahannam, cuma tidak kekal dalam neraka Jahannam. Antaranya ialah orang yang melakukan dosa besar. Maka golongan ini akan dikait masuk dalam neraka Jahannam. Termasuklah orang yang bergaduh, memutuskan silaturahim di kalangan kaum keluarga. Baik, yang keduanya, kenapa berlaku perbalahan dalam berebut harta pusaka dan sebagainya? Kerana takwa yang lemah. Kan, kita tidak ada takwa yang kuat. Kita tidak benar-benar takut kepada Allah. Kan, kita tidak benar-benar takut kepada azab Allah, murka Allah. Itu yang menyebabkan kita ni tidak ambil kisah bila kita bergaduh adik-beradik, bila berebut harta pusaka. Jadi kita kena kuatkan takwa kita, melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala, kita tinggalkan segala larangan Allah dan takut kepada murka Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiganya ialah kenapa bergaduh adik-beradik? Kerana sombong, kan? Kerana kita berpangkat lebih tinggi daripada adik kita, kan, kerana kita lebih kaya, kan, status kita lebih tinggi, kita Datuk Seri, kita Tan Sri, adik kita hanyalah seorang cleaner, kan, adik kita hanyalah seorang buruh di majlis perbandaran dan sebagainya, menyebabkan kita tidak lagi menjalinkan hubungan hubungan kekeluargaan dengan mereka. Jadi sombong ni banyak berlaku, khususnya kepada orang yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi, yang lebih kaya, yang tinggal di kawasan elit dan seumpamanya.
kita perlu sedar bahawa kekayaan kita, pangkat kita, pendapatan kita yang lumayan itu termasuk dalam ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian Allah Taala ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak faham ujian ini lebih kurang macam kita dalam dewan peperiksaan. Sebagaimana kita keliru dalam dewan peperiksaan nak jawab soalan, macam itulah juga kita keliru dengan ujian Allah. Kan, sebagaimana soalan-soalan itu sukar untuk dijawab dalam dewan peperiksaan, begitulah juga kita sukar untuk melepasi ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ada soalan yang kita tak mampu jawab dalam dewan peperiksaan, begitulah juga ada ujian-ujian Allah yang sangat sukar untuk kita melepasinya. Jadi kerana itu, jika kita faham konsep dewan peperiksaan, konsep ujian peperiksaan di universiti, di sekolah, maka kita boleh faham tentang konsep ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pangkat kita yang tinggi itu, kekayaan kita, kedudukan kita, elitnya, bangsawannya kita itu adalah salah satu daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. So make sure dan pastikan kita tidak gagal dalam ujian kesenangan ataupun ujian kehebatan kita. Baik, yang keempat, kenapa berlaku perbalahan di kalangan adik-beradik? Kerana kita sudah lama tidak menziarahi. Kerana kita sudah lama tidak bermesra di antara satu sama lain. Sudah lama tidak makan bersama-sama. Maka kita kena pastikan bahawa perkara seperti ini tidak berlaku. Jadi kita kena menziarahi, makan bersama, buat aktiviti bersama, family day dan sebagainya. Baik, yang kelimanya, kenapa berlaku perbalahan adik-beradik berebut harta pusaka? Kerana kita dah biasa, di kalangan adik-beradik ini dah biasa. Kalau bercakap perkara yang boleh menyinggung perasaan adik-beradik kita yang lain. Jadi perasaan kasih sayang tu hilang, hormat menghormati tu hilang. Kenapa? Kerana suka maki hamun, suka kata bangsa, bodoh dan sebagainya. Maka parut-parut yang ada dalam diri kita itu menyebabkan kita hilang rasa kasih kita kepada kaum keluarga kita sendiri. Jadi kita kena pastikan kita jangan mudah menghina kaum keluarga kita sendiri, jangan mudah mencela mereka, kerana itu akan menyebabkan hilangnya kasih sayang sesama kita. Baik, selain daripada itu, kita tidak melayani mereka dengan cara yang sepatutnya. Jadi adik-beradik kaum keluarga ini tidak rapat dengan kita sebab kita tidak menunjukkan bagaimana kita ini menghormati mereka, menyayangi mereka. Sebagai contoh, katalah ada adik-beradik kita yang datang ke rumah kita kan. Dah lama tak jumpa, dah after COVID ni, barulah dapat jumpa kan. Ni pun COVID nampaknya macam nak datang lagi kan, na'udzubillah. Jadi katalah dah lama, dah 2-3 tahun tak jumpa, sekarang baru dapat menziarahi di antara satu sama lain. Make sure kita tunjuk yang kita sangat seronok dia datang ke rumah. Kalau dia datang waktu lunch hour sebagai contoh, pukul 12 tengah hari, 1 tengah hari, pukul 2 petang, kan kita raih dia. Sebagai contoh, saya di Penang, kan, sebab di Penang. Kalau adik-beradik saya datang dari Kuala Lumpur, datang ke Penang, tanya dia, nak makan apa? Kat Penang ni apa yang sedap? Nasi kandar ke? Apa yang sedap? Mi udang ke? Pasembok ke? Apa ke? Jadi kita hidang benda-benda yang menjadi favorite, benda-benda yang menjadi signature ataupun benda yang popular di tempat kita. Barulah keluarga kita rasa kita ini sayang kepada mereka. Kan sifat kita sebagai manusia, kita akan kenang kebaikan-kebaikan orang yang orang lakukan kepada kita, apatah lebih-lebih lagi kalau mereka ini adalah kaum keluarga kita sendiri. Saya sendiri pernah dijemput oleh masyarakat Islam di Melbourne, di Australia. Ada masyarakat Islam di orang-orang Malaysia di Qatar dan sebagainya. Jadi apabila kita sampai ke sana, mereka layan kita dengan baik selama seminggu, kita berada di sana 3-4 hari dan sebagainya. Sampai ke hari ini, walaupun sudah 4-5 tahun yang lalu, masih terkenang-kenang kebaikan-kebaikan mereka. Itu sifat manusia. Dan sifat manusia, kita akan terkenang kebaikan yang orang lakukan kepada kita. Apatah lagi kalau yang melakukan kebaikan itu adalah darah daging kita sendiri. Kan abang kita, kakak, adik-beradik, sepupu kita dan sebagainya. Maka sebab itu,
kita kena tunjuk, kita raikan mereka, hidang makanan yang sepatutnya, yang lazat, yang menjadi kegemaran orang ramai, maka ini akan memperbaiki hubungan kita adik-beradik. Baik, selain daripada itu, kita janganlah pula sebab kita nak raikan kaum keluarga kita, kita terlalu membebankan diri kita. Bila kita terlalu membebankan diri kita, adik-beradik pun rasa bersalah untuk datang ke rumah kita. Jadi make sure bila kita raikan mereka, jangan secara melampau, kan, terlalu membebankan diri kita. Contoh macam saya lah, kadang-kadang bila pergi ke restoran, token restoran tu tak mau ambil bayaran. Sekali dua tak apalah, tapi kalau dah 3-4 kali kita pergi, sentiasa tak mau ambil duit, kita pun dah jadi sebersalah nak pergi ke kedai dia. Maka bila kita buat baik kepada orang ni, jangan keterlaluan, sebab nanti orang akan sebersalah dengan kita. Jadi adik-beradik pun macam itulah juga. Dan akhir sekali, sidang hadirin mukminin, iaitu perbalahan antara adik-beradik ini berlaku kerana masalah pembahagian harta pusaka yang kita cerita tadilah, termasuk kita melambatkan pembahagian harta pusaka. Jangan kita tangguh, jangan kita lambatkan pembahagian harta pusaka, sebab manusia, sebagai manusia kita perlukan harta atas dunia. Kita perlukan wang. Wang ni dapat digunakan dalam banyak urusan. Maka bila ada harta pusaka, peninggalan arwah ayah, arwah ibu sebagai contoh, maka segerakanlah pembahagian harta pusaka supaya setiap waris yang ada itu dapat memanfaatkan daripada harta tersebut. Kita manusia, semua di antara kita ni cintakan kepada harta, sukakan kepada dunia. Maka itu realiti kita hidup di atas dunia ini. Kerana kita hidup atas dunia, kita memang perlukan kepada harta. Maka kalau ada harta pusaka, jangan ditangguh, segerakan pembahagian harta pusaka tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setakat itu kemampuan perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ampunkan dosa-dosa kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan semula kepada Puan Ainun. Terima kasih Ustaz.